قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan keizinannya dan kesempatan kurniaan daripada Allah Ta'ala kita dapat bertemu dalam saat dan waktu ini melengkapi puasa kita hari yang ke-9. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus mengimarahkan dan istiqamah melaksanakan ibadah, amal soleh dan kebajikan dalam bulan Ramadan ini secara sempurna dan sebaik mungkin. Satu hadis Nabi SAW, hadis yang selalu dibaca ataupun disebut apabila kedatangan Ramadan. Nabi SAW sabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Datangnya Ramadan itu maka terbuka seluasnya pintu syurga dan ditutup rapat pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Apa yang kita nak sebut hari ini ialah tentang syaitan. Yang disebut dalam hadis ini suatu perkara yang menarik untuk kita bincang, melihat bagaimana peranan syaitan dalam kerja buat manusia. Ulama dalam membahaskan hadis ini memberikan tafsiran yang pelbagai berkait dengan syaitan yang dibelenggu oleh Allah dalam bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan bahawa dimaksudkan oleh hadis ini ialah jin, sebahagian daripada kelompok jin yang dibelenggu oleh Allah. Bermakna bukan semua syaitan dan jin ini dibelenggu oleh Allah dalam bulan Ramadan. Masih ada lagi sebahagian besar daripada makhluk, daripada gugusan jin yang tidak dibelenggu oleh Allah, yang mereka melaksanakan tugas mereka untuk mengacau hamba-hamba Allah di atas muka bumi, apalagi dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi syaitan-syaitan ini merupakan sebahagian daripada kelompok jin, dan memang mereka bersumpah kepada Allah Ta'ala akan berusaha untuk mengganggu dan menyesatkan anak Adam. Sebolehnya mereka akan menjadikan keturunan manusia ini mengikut jejak langkah mereka, sama ada kufur kepada Allah ataupun melakukan dosa kepada Allah Ta'ala dan masuk neraka. Yang keduanya, kata para ulama, dimaksudkan dengan dibelenggu syaitan dalam hadis ini ialah iaitu syaitan-syaitan yang bekerja sebagai pengintip kepada rahsia-rahsia Allah di langit. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, di sana ada sejumlah syaitan. Kerja mereka ialah mengintip, mendengar perbualan-perbualan para malaikat di langit yang menerima perintah daripada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menghujani syaitan-syaitan ini dengan kilat, dengan batu api, untuk menghalang mereka daripada sampai ke tempat Allah Ta'ala menulis segala rahsia-rahsia Allah. Namun begitu mereka mengambil peluang untuk mendengar perbualan para malaikat, dengar sikit maklumat daripada para malaikat,
maklumat itulah yang diguna pakai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Dia guna sikit bahan maklumat yang betul, yang banyaknya maklumat salah. Ini manusia dia mudah diperdaya. Cukup dengan 1-2 maklumat betul yang sahih, 100 lagi maklumat tak salah, maklumat tak betul ataupun salah pun tak mengapa. Manusia ni dia terperdaya dengan maklumat yang sahih yang sedikit. Contohnya syaitan ni, dia dengar maklumat tentang sakit orang, seseorang itu sakit daripada rahsia langit. Kemudian dia bagi tahu kepada bomoh ni bagi tahu kepada mangsa ni bahawa kamu akan sakit. Kebetulan takdir Allah jadi sakit sungguh. Maka mangsa ni dia akan pegang bomoh ni sampai bila-bila. Walaupun selepas daripada itu maklumat bomoh ni kelentong belaka. Karena dia berjaya mengikat keyakinan mangsa manusia ni dengan maklumat satu yang betul, yang lainnya semua salah. Ini cukup bagi syaitan. Dia mampu memperdaya manusia. Jadi manusia ni yang menipu manusia yang lain, mengintip rahsia manusia yang lain, kemudian sedikit maklumat yang tak tepat ataupun separuh tepat yang tak dimasak dengan betul-betul menyebabkan orang percaya, itu kerja syaitan. Manusia pun boleh ikut perbuatan ini. Itu tafsiran yang kedua. Adapun tafsiran yang ketiga, kata ulama, dimaksudkan dengan dibelenggu syaitan itu memang benar pegang kepada hadis sahih, pegang kepada hadis yang zahir. Apabila Nabi SAW sebut wasufidati syayatin, manusia itu syaitan itu dibelenggu oleh Allah, maka zahir hadis yang membawa maksud syaitan dibelenggu itu benar. Kita pegang zahir hadis ni, tak payah kita takwil lagi. Tadi pendapat ulama tadi kita takwil, ada yang katakan sebahagian jin, ada yang mengatakan sebahagian syaitan, ada sebahagian ulama mengatakan bahawa syaitan itu memang dibelenggu sebagaimana maksud zahir hadis itu. Adapun begitu, kata Imam Qurtubi, kalau begitulah syaitan dibelenggu oleh Allah Ta'ala, kenapa masih ada kejahatan dan maksiat dibuat oleh manusia dalam bulan Ramadan? Itu persoalan. Kalaulah syaitan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, tetapi kenapa masih ada maksiat dan kejahatan yang dibuat oleh manusia? Maka kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala mengurangkan sedikit peranan kejahatan daripada syaitan dengan sebab diikat dan dibelenggu syaitan itu daripada manusia, maka sebahagian daripada kejahatan itu tidak dibuat oleh manusia. Memang kita lihat pendapat Imam Qurtubi ini ada sedikit logiknya, ada sedikit kebenarannya. Iaitu kita lihat bulan Ramadan ini sikit sebanyak kita nampak kesan daripada Ramadan ada kekurangan pada perbuatan jahat. Alhamdulillah. Walaupun kita tak nafikan, masih ada lagi perbuatan dosa dan maksiat, masih ada lagi perbuatan kejahatan, tetapi berkurangan perbuatan jahat itu kita nampak. Alhamdulillah. Maka inilah kata Imam Qurtubi, maksud daripada hadis Nabi SAW apabila Nabi mengatakan bahawa dibelenggu syaitan itu, maka berkurangan sedikit daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia seperti mana bulan-bulan yang lain. Umpamanya bulan Ramadan ni dia ada semangat sikit tutup aurat, umpamanya. Bulan Ramadan ni kurang sikit bercakap tentang perkara yang sia-sia. Bulan Ramadan ini kita berusaha menjaga lidah, mata, telinga kita dan anggota-anggota kita daripada perbuatan dosa-dosa kecil. Bulan Ramadan ini kita nampak kelihatan aura-aura, suasana sekeliling tu nampak soleh, solehah. Nampak juga ada perubahan. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW. Kata Imam Qurtubi,
Apabila Allah Ta'ala membelenggu syaitan, maka agak berkurangan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di kalangan manusia. Agak berkurangan, walaupun tak nafikan, masih ada lagi buat. Namun begitu kata Imam Qurtubi, kenapa masih ada lagi kejahatan? Ini ialah kerana kejahatan manusia tidak hanya bergantung kepada pujuk rayu dan godaan syaitan, tetapi datang daripada nafsu syahwat manusia sendiri. Jadi ini persoalannya. Jadi kejahatan masih berlaku dalam bulan Ramadan ialah berpunca daripada nafsu syahwat manusia sendiri yang telah terdidik sepanjang 11 bulan yang lalu, terdidik dengan asuhan syaitan, maka nafsu itu telah terbiasa. Jadi dah normal bagi dia, normal baru dia. Tak heran takat Ramadan ni dia tak peduli, dia pun tak pakai mask. Mask yang protect diri dia pun tak pakai dah, pasal dia tak peduli, normal baru, sebab dia dah biasa melakukan dosa dan maksiat. Apabila datang bulan Ramadan, walaupun syaitan dibelenggu, manusia masih meneruskan perbuatan dosa dan maksiat kerana nafsu itu sudah terdidik oleh syaitan. Syaitan ini berjaya mengkadirkan manusia, sehingga kan nafsu manusia itu mendominasi seluruh jiwa dan sanubari dia, sehingga dia tak peduli puasa. Maka tidak heranlah apa yang disebut oleh Nabi SAW, bagaimana orang yang berpuasa hanya beroleh lapar dan dahaga. Ia nak menggambarkan bahawa memang ada manusia yang berpuasa tetapi tidak beroleh pahala. Ialah kenapa? Kerana mereka tidak berjaya mengekang nafsu syahwat mereka yang telah terdidik sepanjang sebelum Ramadan, terdidik dengan nafsu, dididik dengan syaitan. Kemudian antara lain kata ulama juga, kenapa masih ada lagi kejahatan manusia? Kerana rupanya ada syaitan yang di kalangan kelompok manusia. Syaitan di kalangan manusia. Allah sendiri telah menyebut bahawa syaitan ni ada dua jenis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah Ta'ala sebut, kami jadikan kepada setiap nabi-nabi dan rasul-rasul ada musuh-musuh perjuangan nabi-nabi dan rasul, yaitu di kalangan syaitan, syaitan yang jenis jin dan syaitan daripada kelompok manusia. Masya Allah, rupanya ada syaitan daripada kelompok manusia. Bukan hanya syaitan yang kita kenal, yang diciptakan daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah sendiri sebut bagaimana syaitan berkata kepada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wahai Allah, engkau menciptakan aku daripada api, engkau menciptakan Adam manusia daripada tanah. Jadi kita mengenali syaitan ni rupanya ada yang di kalangan kelompok jin, iaitu syaitan yang diciptakan daripada api. Tapi kita jangan silap bahawa ada di sana syaitan daripada kelompok manusia yang disebut oleh Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah kata, setiap nabi-nabi, setiap para rasul yang diutuskan oleh Allah menyampaikan Islam, mereka akan berdepan dengan musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Masya Allah, ada syaitan di kalangan manusia, yakni manusia yang diciptakan daripada tanah, tetapi perangai mereka, sikap mereka seumpama syaitan di kalangan jin yang diciptakan oleh Allah daripada api. Ini tidak mustahil, memang ada. Apa nak heran, sejak zaman berzaman Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana kejahatan-kejahatan manusia dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Fir'aun. Yang jahat Fir'aun lebih dahsyat daripada iblis. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan kamu yang paling tinggi.
Ini Fir'aun. Fir'aun ni manusia, tetapi dia melakukan pengingkaran kepada Allah Ta'ala lebih dahsyat pengingkaran yang dilakukan oleh Iblis itu sendiri. Iblis tidaklah sampai ke tahap kejahatannya kepada Allah, pengingkarannya kepada Allah, kesombongannya terhadap Allah Ta'ala itu sampai ke tahap dia mengaku sebagai Tuhan. Tetapi ada di kalangan manusia yang sanggup kejahatannya itu, kesombongan, pengingkarannya, mengaku sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun. Jadi kita tak perlu terkejut, di kalangan manusia itu ada yang berperangai seumpama syaitan. Inilah yang dimaksudkan hadis Nabi SAW dalam Imam Qurtubi apabila menghuraikan hadis ini dengan mengatakan bahawa walaupun hadis Nabi SAW menyebut bahawa syaitan itu dibelenggu, tapi masih ada kejahatan di kalangan manusia, ialah kerana syaitan di kalangan manusia itu masih wujud dan melakukan kerja-kerja buat syaitan di kalangan jin. Kalau syaitan di kalangan jin kerjanya menghasut manusia, syaitan di kalangan manusia pun buat kerja yang sama, menghasut manusia buat perkara yang mungkar, buat benda yang sama. Kalau syaitan di kalangan jin berusaha untuk menjadikan manusia itu culas, lalai mengingkari perintah Allah ataupun lalai dalam melaksanakan perintah Allah, ada di kalangan manusia yang bersifat syaitan yang kerja buat sama seperti syaitan di kalangan jin. Dia akan pukau manusia, dia akan berusaha manusia ini culas, lalai mengingkari perintah Allah. Kalau di kalangan syaitan sampai ke tahap berusaha untuk mengkufurkan manusia, manusia menjadi kufur kepada Allah, maka begitulah juga syaitan di kalangan manusia pun ada yang melakukan perkara yang sama. Dia akan cuba buat supaya manusia ni kufur kepada nikmat Allah, kufur kepada Allah Ta'ala, daripada beriman menjadi kafir. Maka kita tak perlu terkejut, dalam bulan Ramadan masih ada lagi usaha-usaha kejahatan yang dilakukan oleh manusia, walaupun Nabi SAW menegaskan bahawa di sana syaitan telah dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Kerana kadir-kadir, apprentice, pelatih-pelatih di kalangan syaitan itu sudah ada di kalangan manusia yang buat kerja syaitan. Ada. Ini cabaran kita. Kita tak perlu terkejut. Karena setiap amal ibadah itu pasti ada syaitan yang mengganggu kita. Tak ada amal ibadah yang syaitan tak ganggu kita. Tak ada amal ibadah. Boleh dikatakan semua amal ibadah, semua kebaikan, pasti ada syaitan yang mengganggu kita. Sama ada syaitan di kalangan jin yang dicipta daripada api yang mengganggu kita di luar Ramadan, dan mereka tak boleh ganggu kita dalam bulan Ramadan. Tetapi ada apprentice syaitan di kalangan jin yang ganggu manusia, sesama manusia dalam bulan Ramadan. Apapun kerja untuk mengganggu segala ibadat manusia dalam bulan Ramadan ini, tetap ada gangguan dia, tetap ada. Ini ialah sumpah keramat syaitan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah keramat. Sumpah keramat syaitan, iblis. Iblis kata, aku akan mendatangi anak-anak Adam, min baini aydihim, daripada depan mereka, wa min khalfihim, belakang mereka, wa an aymanihim, di kanan mereka, wa an syama'ilihim, di kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau wahai Allah tidak akan menemui anak-anak Adam ini, iaitu kecuali sangat sedikit yang taat pada Allah. Bermakna majoriti anak Adam ni berjaya ditewaskan oleh syaitan. Ini sumpah keramat iblis dan syaitan. Jadi kita kena ingat bahawa walaupun kita dibelenggu, walaupun kita berpuasa dalam bulan Ramadan, dibelenggu syaitan,
Kalau kita berpegang kepada pendapat Imam Qurtubi tadi, iaitu syaitan di kalangan manusia yang masih bergerak cergas, aktif, bukan cakap aktif, proaktif. Dia bergerak cergas, aktif dan proaktif untuk ganggu amal soleh kita. Kan tuan-tuan, kita sembahyang syaitan kacau, kita puasa syaitan kacau, kita bangun malam syaitan kacau, kita baca Quran pun syaitan kacau. Sehingga kan Allah Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, nak baca Al-Quran kena isti'azah. Idza qara'ta fa idza qara'ta Al-Quran fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Kan? Jika kalau kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu memohon, berdoa kepada Allah, aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Tengok, syaitan tu datang ketika mana kita baca Al-Quran. Kita baca Quran, kita ingat syaitan lari dah. Kan? Kita duk sangka kita baca Quran, syaitan lari. Syaitan pun dia tak heran dengan Al-Quran. Kalau orang yang baca Quran tu tak faham, tak ikut, tak laksanakan ajaran Al-Quran, tak ikhlas, dia tak heran. Dia kata, aku baca lebih baik daripada kamu, aku boleh baca Quran lebih baik daripada kamu. Hang baca pun tunggang langgang. Dia kata, bukan dia nak peli kita, tapi memang itu kerjanya, dia nak timbul was-was daripada dalam hati kita. Walaupun baca tunggang langgang itu pun tak salah dalam Islam, karena kita nak belajar. Tapi syaitan, dia akan cuba tewaskan kita, tewaskan keyakinan kita, tewaskan semangat kita, downgrade kita, sehingga kan kita meninggalkan semangat membaca Quran yang salah, lalu kita tinggal tak baca Quran kerana tak semangat. Kan? Allah duk baca silap tak betul-betul, tiap kali baca kena tegur, tiap kali baca kena tegur, betul tajwid tak betul-betul, syaitan bisik, tinggal sudahlah baca, tak payah baca lah, tinggal. Sedangkan si fulan ini kalau dia memahami, dia membaca Al-Quran dan berusaha memperbaiki bacaannya sedaya yang dia mampu, dia dapat 2 pahala. Tapi dia tinggal terus Al-Quran, 1 pahala pun tak dapat. Maka itu kerja syaitan. Pandai syaitan, jangan buat main tuan-tuan. Dia lebih berpengalaman hidup daripada kita. Dia lebih mengenal sifat-sifat manusia daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kerana dia melihat Allah Ta'ala menciptakan manusia, dia tengok sendiri, dia tengok Allah buat manusia begini, gini. Dia nampak kat mana kelemahan manusia, dia tahu. Ini syaitan. Syaitan inilah yang membisik di telinga apprentice mereka. Dia bagi tahu, ni kena buat begini, kena buat begini, buat begini. Inilah kata Imam Qurtubi, kalau kita berpegang kepada bahawa syaitan di kalangan jin itu dibelenggu oleh Allah, tetapi masih ada syaitan di kalangan manusia yang buat kerja bagi pihak syaitan di kalangan jin. Jadi ini apa dia kerja syaitan, tuan-tuan? Apa dia tugas syaitan? Kita ni kena kenal syaitan sebagaimana kita kenal malaikat. Kita kena kenal jalan Islam sebagaimana kita kena tahu jalan kafir. Kita kena kenal perkara-perkara yang baik sebagaimana kita juga kena kenal perkara yang buruk. Kenapa? Supaya kita kenal perkara yang buruk, jalan syaitan, jalan kekufuran, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perangkap dia. Itu belajar. Kalau tuan-tuan belajar kitab tauhid, kenapa kita belajar sifat-sifat yang boleh menggugurkan akidah? Kita belajar rukun iman, tapi dalam masa yang sama kita belajar perkara yang boleh merosakkan akidah. Kenapa? Karena untuk kita elak perkara-perkara yang boleh rosak akidah. Kita belajar rukun sembahyang 13. Kenapa kita belajar perkara yang boleh batal sembahyang? Apa perkara yang boleh batal sembahyang? Perkara yang boleh batal sembahyang, apa yang salah satunya, apa yang terkeluar daripada kubur dan dubur. Kubur dan dubur. Waktu sembahyang, waktu wudu, kalau sesuatu keluar daripada dubur dan kubur, batal sembahyang. Konsep dia mudahnya, sembahyang dengan puasa. Puasa ni
batal sebab sesuatu benda masuk dalam badan. Sembahyang ataupun wuduk batal sebab sesuatu benda keluar daripada badan. Dia in and out. Puasa batal kerana sesuatu benda masuk dalam badan. Wuduk ataupun salat batal kerana sesuatu benda keluar daripada badan. Itu dia in and out. Kalau in, batal puasa. Kalau out, batal wuduk, batal sembahyang. Kenapa kita belajar semua perkara yang membatal ni? Supaya kita tahu, supaya kita tak batal, boleh elak. Kan? Bukan kita tahu syarat sah sembahyang, kita kena tahu syarat batal sembahyang. Bukan hanya kita tahu rukun iman, tapi kena tahu juga rukun yang membatalkan iman, perkara yang batal iman. Begitulah juga, bukan hanya kita mengenal para malaikat, tapi kena kenal syaitan. Kenal syaitan, kenal tipu daya dia, kenal perangkap-perangkapnya, sifat-sifatnya, kejahatan-kejahatannya, supaya kita dapat mengelak tipu daya syaitan. Liyamizal khabitha minat tayyib, supaya kita dapat membeza yang mana khabis, yang mana buruk, yang mana tayyib, yang mana baik. Jadi kata ulama, syaitan ni antara tugas dia, antara job dia paling besar. Ni maksud saya ni, syaitan jin dan syaitan manusia, bukan syaitan jin saja. Yang saya maksudkan, apa dia kerja syaitan ni dibuat oleh syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Apa dia kerja syaitan? Berkata ulama, kerja yang paling besar sekali syaitan buat ialah menghiaskan sesuatu amalan itu, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Ni kena hati-hati. Di antara kerja syaitan yang paling besar, yang berjaya memperdayakan manusia, ialah memperhias. Saya ulang sekali lagi, dia mencantikkan sesuatu amalan yang keji dan buruk menjadi baik, lalu dilakukan oleh manusia dengan tenang, relax. Ataupun menghias, menjadikan sesuatu amalan yang baik itu dihias, aksesorikan yang salah menjadi buruk di sisi Allah. Macam mana? Allah sebut dalam Quran, walaqad zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan ni di antara kerja dia akan menghiaskan amalan-amalan kamu. Macam mana? Kalau dia hias amalan buruk menjadi baik, contohnya amalan tu maksiat, tapi diolah-olah tak nampak maksiat dia, sampai dibuat oleh manusia. Macam baru ni lah heboh, judi boleh buat lagu raya. Dia judi salah lah, tapi dia tempek Ramadan, dia buh raya saja. Orang Islam tak perasan. Orang Islam, anak-anak kita, anak-anak muda kita ni tak perasan. Dia adalah ilmu kurang, ilmu tak banyak, agama dia tak faham, hukum hakam dia tak rujuk, dia tak berdamping dengan majlis ilmu, tak dekat dengan alim ulama, tapi dia mudah diperdaya oleh syaitan yang menghiaskan amalan yang buruk, diperhias. Tempek saja bulan Ramadan, tempek saja Aidilfitri, tempek saja bulan puasa, jadi tak nampak judi tu, nampak benda relax. Itu dia hias amalan buruk menjadi baik. Macam para ulama bincang, di zaman dulu riba haram, lalu tak digunakan perkataan riba, digunakan perkataan selain daripada riba, digunakan bunga, digunakan faedah, digunakan perkataan keuntungan. Hakikatnya konsepnya riba, tapi diubah perkataan, maka dia tak nampak keji, nampak benda yang elok, maka diguna pakai oleh orang Islam. Bila sebut bunga aja, keuntungan saja, orang Islam tak petikai. Pasal apa? Sebab tak guna perkataan riba tu ya. Sehakikatnya prinsipnya sama, riba. Ini perkara yang buruk dihias menjadi cantik. Adapun satu lagi yang berbahaya, yang sangat berbahaya, yang saya nak pesan pada diri saya,
nak pesan kepada tuan-tuan, di antara syaitan dia buat ialah memperhias amalan yang baik dan ingin menjadi buruk di sisi Allah. Contohnya sembahyang. Sembahyang kita buat ni, sunat ni bagus. Tapi syaitan ni dia datang telinga kita. Dia datang, dia kata, kamu ni rajin sungguh sembahyang, bagus sungguh sembahyang. Tengok kawan sebelah kamu malas sembahyang, tengok orang tu tak kuat sembahyang, tengok orang tu tak rajin sembahyang, kamu ni rajin sembahyang, kamu ni hebat. Maka kita pun rasa ujub, rasa kehebatan sendiri, rasa kebanggaan sendiri, sampai kita mempelekeh orang lain dalam ibadat. Maka amalan yang baik tadi bertukar menjadi buruk sisi Allah Ta'ala kerana perhiasan syaitan melalui bisikan. Tu. Dia mudah ya dia buat. Ini syaitan ni. Ini dia, kerja dia. Dia memperhias. Dia memperhias amalan. Sama ada yang buruk menjadi baik, sama ada baik menjadi buruk. Dia boleh buat. Banyak yang terpedaya. Yang terpedaya di kalangan yang buruk menjadi baik, di kalangan orang jahil. Orang jahil ni dia mudah terpedaya. Kalau buruk menjadi baik, dia mudah terpedaya. Iaitu benda buruk tu dipercantik-cantik, di make up. Akhirnya tak nampak haramnya, jadi halam. Adapun satu lagi pula, yang baik menjadi buruk. Siapa yang terpedaya ni? Jenis ni, jenis ahli ibadat, jenis orang alim. Ni orang-orang alim yang terpedaya, orang ahli ibadat yang terpedaya. Kenapa? Asalnya amalan baik, tapi syaitan dia bisik-bisik sehingga kita baik tadi menjadi buruk di sisi Allah kerana adanya takabur, adanya sum'ah, adanya ujub, adanya kebanggaan diri. Maka amalan kita menjadi sia-sia di sisi Allah kerana hilang keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala, hilang hala tuju kita pada Allah. Inilah kelompok manusia yang mudah dipedaya oleh syaitan. Jadi sebagai penutupnya, apakah amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada syaitan? Apa dia tuan-tuan? Ada dua saja. Allah sebut dalam Quran dua saja perkara yang menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Pertama, hendaklah nak berdepan dengan syaitan ni tidak boleh dengan kebijaksanaan kita sendiri. Kena memohon pertolongan daripada Allah. Allah sendiri bagi tahu, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, kena minta tolong, lindung daripada Allah. Itu satu dalil. Satu lagi Allah kata, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Kalau syaitan itu memperdaya kamu, maka pohonlah perlindungan daripada Allah. Allah mengajar kita bahawa apabila kita berdepan dengan syaitan, kita tak mampu dengan kebijaksanaan kita, sebab syaitan lebih cerdik. Kita tak mampu dengan pengalaman kita kerana syaitan lebih berpengalaman. Kita tak mampu dengan hebatnya kita beribadat kerana syaitan lebih banyak beribadat daripada kita. 70,000 tahun lah dia beribadat pada Allah. Takat kita beribadat 10 tahun, tak heran syaitan. Tak heran. Maka berdepan dengan syaitan, pohon perlindungan daripada Allah. Minta lindung daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan baca isti'azah, baca Quran isti'azah, nak buat amalan bismillah, masuk rumah bismillah, belaka minta tolong Allah. Yang keduanya, ini yang mustahab, iaitu ikhlas. Syaitan kata, aku akan memperdayakan manusia kecuali mereka yang ikhlas. Ikhlas saja manusia tak boleh, manusia takkan ditewaskan oleh syaitan. Yang ni ikhlas kerana Allah. Ni syaitan tak mampu menewaskan manusia. Orang yang ikhlas kepada Allah, walaupun amalan dia sedikit diterima oleh Allah kerana dia ikhlas. Amalan yang banyak tapi tidak ikhlas, mudah ditundukkan oleh syaitan. Akhirnya amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka kita ikhlaskan amalan kita, insya-Allah. Jadi dua perkara ini kita jaga elok, iaitu minta pertolongan daripada Allah, yang keduanya mengikhlaskan dalam amalan kita
setiap amalan kita hanya sanya kepada Allah, lillahi subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita selamat dan juga kita diterima amalan kita dari di sisi Allah Taala dalam bulan Ramadan. Jadi saya doakan agar tuan-tuan mendapat rahmat daripada Allah dan keampunan daripada Allah bulan Ramadan ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.